Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah cerita di sebalik berita. Seperti biasa, untuk jam ini saya akan menemubual wartawan mahupun pakar analisis mengupas kisah di sebalik penulisan berita yang kami paparkan di dalam Astro Awani. Kita ingin menyentuh satu laporan berita yang dikeluarkan semalam berkaitan dengan satu pencemaran. Kita tahu sekarang ini kita semua sudah boleh merentas negeri dan pastinya antara lokasi tumpuan adalah seperti pusat pelancongan, sungai dan laut dan sebagainya. Namun, Jabatan Perikanan Negeri Kelantan ada mengeluarkan nasihat kepada orang ramai supaya tidak memakan kerang-kerangan yang diperoleh dari perairan Sungai Geting Tumpat. Berikutan kawasan tersebut disyaki telah tercemar dengan serangan alga merah. Malah orang ramai juga dilarang melakukan aktiviti memungut dan menjual hasil kerang-kerangan seperti tiram, lokan, kepah, lala serta lain-lain yang diperoleh dari kawasan berkenaan. Ini kerana keputusan analisis daripada pihak Makmal mendapati kerang-kerangan di kawasan tersebut telah tercemar dengan toksin saraf daripada alga berbahaya dan jika dimakan ia boleh mungkin menyebabkan keracunan berbahaya maupun boleh memudaratkan kesihatan kita. Baik, kita ingin terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Jadi, Muhammad Fandi, apa sebenarnya cerita yang berlaku di Sungai Geting ini? Larangan itu berkuasa serta-merta. Jadi, setakat ini apa perkembangan yang boleh dikongsikan, Muhammad Fandi? Baiklah Farid, saya berkesempatan bersama dengan pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kelantan siang tadi meninjau sungai yang dikatakan tercemar dengan alga merah. Dan ledakan alga merah yang berlaku ini merupakan fenomena alam yang sentiasa berlaku pada setiap tahun. Bezanya pada tahun ini dia berlaku pada bulan Oktober pada bulan tahun lepas dia berlaku pada bulan Ogos. Dan hasil pemerhatian saya dan juga tinjauan saya di kawasan sungai berkenaan mendapati sungai berkenaan merupakan sungai mati yang tiada aliran keluar airnya. Di samping itu juga keadaan sungai juga begitu kotor. Selain daripada itu, berlakunya ledakan alga merah ini adalah disebabkan perubahan suhu air sungai berkenaan. Dan apa yang dimaklumkan setakat hari ini, tiada lagi kes keracunan makanan ataupun keracunan kerang-kerangan membabitkan penduduk di kawasan berkenaan. Ini kerana penduduk di kawasan berkenaan sudah maklum dan sudah mengetahui mengenai ledakan alga merah ini dan apabila berlakunya perubahan airnya menjadi karat, penduduk sudah pasti tidak akan turun ataupun tidak mengambil sebarang kerang-kerangan di kawasan berkenaan. Dan antara kerangan yang terdapat di Sungai Geting ini merupakan dari jenis lokan, tiram dan juga lala. Dan seperti yang diperkatakan oleh pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kelantan, pihaknya telah pun mengambil beberapa sampel air di kawasan berkenaan dan melakukan ujian makmal dan tempoh ledakan alga merah di kawasan Sungai Geting ini dijangka akan berlaku dalam tempoh seminggu ke 2 minggu. Jadi untuk tempoh itu sebarang aktiviti mengambil apa-apa jua hasil di sungai berkenaan adalah dilarang. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Encik Nazri Ishak. Okey, buat masa ini kita tidak ada menerima sebarang laporan berkenaan keracunan makanan daripada sama ada penduduk sekitar atau penduduk selain daripada kawasan sekitar ya. Dan Jabatan Perikanan untuk makluman kita memang sentiasa memantau lokasi Sungai Geting ni merupakan satu spot yang dalam pemantauan kita yang kita panggil dalam National Shellfish Sanitation Program di bawah pemantauan Jabatan Perikanan. Dan selain pada Sungai Geting kita juga buat pemantauan persempelan di kawasan Laguna Seri 7 lah. Dan setiap tahun kita ada mengambil sampel di kawasan ini dan sekiranya berlaku ledakan merah di kawasan tersebut kita akan meningkatkan frekuensi persempelan yang mana untuk kes ini kita akan mengambil setiap minggu sampel dan akan memastikan sehingga keadaan kembali selamat untuk dimakan dan kita akan mengeluarkan notis selamat untuk dimakan bagi kerang-kerangan di kawasan tersebut ya. Sebenarnya Faris, apa yang saya ingin bawakan ialah kita tahu rentas negeri sudah pun dibenarkan dan pantai Seri 7 yang berhampiran dengan Sungai Geting ini merupakan salah satu destinasi pelancongan. Pantai Seri 7 selalu seringkali menjadi tumpuan orang ramai
Dan apabila wirernya, notis ataupun wirernya larangan untuk mengambil aktiviti daripada sungai, aktiviti kerang-kerangan, melakukan aktiviti mengambil kerang-kerangan di Sungai Geting itu, sudah pasti penduduk, bukan saja penduduk di Tumpat, penduduk di Kota Baru juga menjadi khawatir dan was-was mengenai sebarang hasil laut di kawasan berkenaan. Dan saya juga sempat menemui beberapa peniaga yang sebelum ini tidak dapat berniaga. Mereka ni terdiri daripada peniaga yang menjual hasil laut termasuk ikan kering, lokang, tiran dan sebagainya dari sumber tempatan, sumber daripada kawasan Pantai Seri Tujuh. Namun apabila diwairalkan kisah ataupun notis berkenaan, perniagaan mereka agak terjejas. Dan saya ingin bawakan luahan mereka bagaimana mereka nak mendepangi orang kata kekhawatiran orang ramai itu. Pada masa yang sama juga mereka baru memulakan perniagaan selepas daripada perintah kawalan pergerakan ini. Jadi kita dengarkan apa yang diluahkan oleh peniaga berkenaan. Lokal ni daripada Kelong, daripada sana. Dek macam tiram tu tak ada Kota Geting, Sungai Geting. Memang tiram tak cari sana. Tak termasuk Sungai Geting. Kalau tiram ke tak ada. Lokal pun sama juga. Lokal ada tapi tak itulah. Oh sana ikan patutlah nak ambil sebab bau minyak. Orang sini tahu dah. Panggil apa pemain lokal? Panggil air merah tu. Dia kata dia mari dulu dia rakyat kata kak beli lokal mana kak dia kata kita ayo beli lokal Tupak. Dia kata kalau lokal kawasan Geting kak jangan ambil. Kata saya tak ambil 2 tahun dah. 2 tahun 3 tahun ni dah tak ambil. Moga kena hak mulut tak ambil tak berani. Ni ke sini hak selamat tes sini belaka. Pak kira cari di Kuala Lala cari di Kuala. Hak tepat tes sini, hak tak ada hak luar. Orang mari ambil pun, orang mari ambil pun tak ada orang mari komplain kata senok perut ko, berok ko, ceret-berek ko tak ada lagi. Faris, apa yang diperkatakan oleh peniaga itu ada asasnya. Mereka baru memulakan perniagaan dan apabila notis diwairalkan sejak semalam, perniagaan mereka juga agak terjejas. Untuk itu mereka mengharapkan supaya rakyat yang berada ataupun orang ramai yang berada di luar kawasan Tumpat tidak boleh bersangka bahawasanya sebarang ataupun apa jua hasil laut yang dijual di Tumpat itu tercemar. Sebaliknya hanya lokan ataupun kerang-kerangan daripada Sungai Geting yang didapati tercemar. Begitupun Jabatan Perikanan Negeri Kelantan telah pun melarang ataupun telah membuat pemeriksaan di kesemua premis termasuk stol dan juga gerai-gerai tepi jalan yang menjual lokan dan sebagainya, yang mana untuk memastikan tiada lokang daripada Sungai Geting itu. Dan hasil pemeriksaan yang dijalankan memangnya tiada lokan ataupun kerang-kerangan yang diambil daripada Sungai Geting itu, Faris. Abang Muhammad Fandi, saya ingin bertanyakan kepada Abang Muhammad Fandi, bagaimana mungkin kalau orang yang daripada luar pergi ke Sungai Geting di Tumpat, kawasan Tumpat sekalipun, mungkin mereka ingin membeli hasil makanan laut yang ada di sana. Jadi bagaimana mereka boleh membezakan adakah sama ada makanan itu sudah tercemar ataupun bagaimana kita ingin tahu apakah signal-signal ataupun simptom yang menunjukkan bahawa ia tidak selamat untuk dimakan, Abang Muhammad Fandi? Sebenarnya apa yang dijual di gerai maupun di pasar sekitar Tumpat, baik di Pasar Geting ataupun pasar yang letak di Petalang Kubur, mereka sudah pun tidak mengambil lokan daripada Sungai Geting. Sebenarnya aktiviti untuk mengambil lokang ataupun lala daripada Sungai Geting ini sudah pun diberhentikan sejak 2 tahun yang lalu. Dan penduduk mendapatkan bekalan lokan, lala ataupun apa jua kerang-kerangan ini daripada pembekal juga di daerah Tumpat, namun pembekal yang memelihara ataupun pembekal yang memastikan kerang-kerangan itu selamat dan juga tidak tercemar dengan sebarang toksik. Dan untuk makluman juga sebenarnya, Faris, penduduk tempatan lebih arif tentang keadaan ini dan mereka sudah pasti mengetahui bilakah berlakunya ledakan alga merah, bilakah keadaan air itu tercemar, bilakah keadaannya yang tidak boleh menangkap hasil daripada kawasan tersebut. Mereka lebih arif. Bahkan hasil yang saya tinjau, hasil pemerhatian saya dan juga tinjauan yang saya buat bersama dengan penduduk di kawasan tersebut, turut mendapati ikan sendiri pun tidak boleh hidup di sungai berkenaan akibat pencemaran yang terlalu tinggi airnya di kawasan Sungai Geting itu.
Saya pasti peniaga dan juga pembekal kerang-kerangan di sekitar tumpak ini menyediakan kerang-kerangan ataupun apa jua jenis yang bersekeram ini dari pembekal yang selamat, dari tempat yang selamat untuk dijual kepada peniaga. Dan juga untuk makluman juga, Sungai Genting ini merupakan walaupun berada dalam berhampiran dengan Pantai Genting dan juga Pantai Seri Tujuh, salah satu destinasi pelancongan di Kelantan ini, namun di Sungai Genting itu merupakan sungai mati yang dijadikan pengkalan pendaratan bot-bot, tempat parking bot-bot laut ataupun bot-bot nelayan pantai di sekitar tumpak ini. Jadi tempat itu sebenarnya dalam kawasan kampung yang menyukarkan kehadiran penduduk luar, kehadiran orang ramai untuk berkunjung ke Sungai Genting ini. Ini mungkin boleh memberikan satu kelegaan kepada penduduk tempatan bahawasanya orang luar tidak akan masuk ke kawasan Sungai Genting ini untuk mencari lokan dan juga kepah di kawasan berkenaan. Sebaliknya, aktiviti pelancongan dan juga peniaga-peniaga barangan hasil laut ini dapat kita temui di sekitar Pantai Seri Tujuh dan juga Pantai Genting sebenarnya, Faris.